warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, masa dan segala nikmat yang diberikan pada kita. Kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Mudahan Allah tambahkan keberkatan, tambahkan rahmat dan juga maghfirahnya kepada kita, sehinggalah kita sentiasa berada di atas jalan hidayah yang lurus, sehinggalah ke akhir hayat kita dengan husnul khatimah saat kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi, muka surat 425. Tajuk keutamaan ahli karamah, atau lebih senang kita faham dengan perkataan waliullah. Ahli karamah, orang yang diberikan karamah, kemuliaan. Yang pertama, kita faham perkataan karamah, walaupun makna karamah itu adalah kemuliaan, tapi diistilahkan kepada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang saleh, hambanya yang saleh. Kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Ketika saat-saat diperlukan bantuan, dia adalah perkara, karamah ni adalah perkara luar biasa. Bila sebut luar biasa, maksud tak masuk akal. Benda tak masuk akal, bercanggah daripada kebiasaan, khariqul lil adah, bercanggah dengan kebiasaan, benda yang luar biasa. Kalau benda tu berlaku kepada Nabi, ada dua. Satu, kalau berlaku pada kenabian sebelum jadi Nabi, Nabi sebelum dilantik jadi Nabi, berlaku juga benda pelik-pelik ni. Tak sebut, kita ulama tak sebut mukjizat, dia sebut irhas. Irhas, benda luar biasa berlaku kepada bakal jadi Nabi dan Rasul. Dia belum dilantik lagi, mungkin zaman kanak-kanaknya, zaman lahirnya, hari lahirnya, sebelum tu, sebelum dan sebagainya. Termasuk ketika dia masih di perut ibunya, ada keanehan yang berlaku. Itu semuanya irhas. Kalau berlaku setelah dia dilantik menjadi Nabi Rasul, itu kita tahu mukjizat. Ya. Dan kalau berlaku pada selain daripada Nabi Rasul, tapi orang saleh, namanya karamah. Kalau berlaku juga kepada orang biasa, dia tak nampak saleh sangat, biasa aja, orang biasa, mungkin berlaku keanehan juga, kan? Dan itu boleh menambah iman dia. Disebut ma'unah, bantuan. Ma'unah ni bantuan, pertolongan daripada Allah, kan? Contoh, berlaku aksiden, nampak kereta tu memang dah out habis dah, boleh mati dah, tapi dia okey je, tu mungkin ma'unah. Dan yang kelima, kalau berlaku pada orang kafir ataupun orang jahat, orang yang tak beriman langsung, iman sekadar mulut je, amalan tak ada langsung. Apa dia nama apa? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula sebut perkataan tu. Istidraj. Ya betul, istidraj. Istidraj, supaya dia lebih kekal dengan jahatnya, walaupun dia dapat benda aneh, sehingga dia mendabik dada, aku betul lah ni, aku baik lah, sebab tu ni dapat pertolongan. Orang ni tak boleh buat, aku boleh buat, kan? Padahal dia kafir, kan? Itu adalah istidraj. Allah sengaja nak bagi dia jatuh lagi ke dalam apa? Dalam azab yang lebih teruk, dalam kekufuran. Jadi ini istilah ahli karamah, ataupun kita lebih kenal, lebih terjemahkan sebagai para awliya, orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan bagi hamba, dia akan menampakkan kepadanya aib-aib diri. Para wali
bila diberi karamah bukan untuk kebanggaan ataupun nak buat show kat orang, nak tunjuk aku punya hebat, itu bukan karamah. Kalau dia kata, mai tengok aku nak tunjuk ni kehebatan aku, boom, buat benda yang luar biasa, itu berarti bohong. Mungkin sihir, mungkin istidraj, dan mungkin itu syaitan yang bantu dia. Tak ada para wali bangga, mai aku nak tunjuk begini jadi, kecuali dia menghadapi situasi, beberapa situasi. Yang pertama, kalau terdesak dah tak jalan, kira akal orang kata memang tak ada jalan nak selamat, tiba-tiba boleh, Allah beri bantuan. Seperti kisah sahabat Nabi Ala bin Al-Hadrami, nama dia Ala bin Al-Hadrami. Dia memimpin tentera, saya tak ingat zaman, tak salah zaman Sayyidina Umar kot. Dia sahabat Nabi juga, memimpin tentera nak pergi ke Andalusia, Spanyol sekarang kan, Spain. Tapi duduk di sebelah Morocco ni, Maghribi kan. Dia ada anjung tu yang jadi lautnya dekat kan, orang selalu naik feri daripada Spain ke Morocco, sejam lebih dah sampai. Laut Mediterranean tu, lain punya kawasan semua jadi luas, jauh, yang tu jadi dekat. Maka dia nak lintas, nak pergi ke sana. Kalau nak ikut jalan, zaman kuda tak ada perahu feri ni, kalau nak darat jauh lah, nak kena pusing mana hala sampai Palestin tu, jauh, terlalu jauh. Jadi dia orang nak juga pergi sana, bermalam dan munajat pada Allah Ta'ala, minta bantuan Allah, sehingga mereka berjaya jalan atas laut dengan kuda sekali, dengan kuda. Tapi dia pesan jangan tengok-tengok, nak tenggelam ke tak, nak tenggelam ke tak. Kalau tengok kan tenggelam sungguh. Tapi dengan syarat ketat lah, awalnya mesti dia cek, setiap seorang mesti buat sunnah Nabi, jangan tinggal walaupun kayu sugi, bangun malam, semayang sunat, ambil wuduk, kena ikut sunnah-sunnah yang telah ditentukan, buat segala sunnah, itu sebagai wasilah perantaraan nak dapat bantuan Allah. Maka buat sungguh semua jadi, barulah dia nampak yakin semua dah laksanakan, baru hari itu seterusnya dia minta sahabat semua, kawan-kawan tentera dia, lintas dan jangan ragu-ragu dan jangan tengok-tengok. Lintas sampai seberang sana, barulah dia orang nak turun tengok kaki kuda tenggelam basah kat mana, kat lutut ke, kat paha kuda ke. Tengok satu bulu pun tak ada air, tak ada basah. Jalan atas permukaan laut. Ini bantuan kepada Ala Hadrami. Cerita ni cukup banyak karamah pada sahabat. Para sahabat semua dikira wali Allah, semua orang soleh. Sahabat Nabi yang beriman, semuanya adalah wali Allah, semuanya adalah orang saleh. Itu pengiktirafan daripada Nabi, kullu ashabi udulun. Semua sahabat aku ni adil belaka. Adil maksudnya saleh, tak pernah jahat, tak pernah menipu, semuanya baik. Itu pengiktirafan daripada Nabi SAW. Dan benda karamah ni, tadi kita kata terdesak. Yang kedua, bila nak kalahkan musuh, berdepan dengan musuh. Berdepan dengan musuh, nak kalahkan musuh kan? Nak kalahkan musuh juga, kadang Allah beri karamah bantuan dengan tujuan dia kalahkan musuh untuk kebaikan dakwah, kebaikan Islam dan sebagainya. Itu antara beberapa perkara, dan bukan nak bangga-bangga. Malah seorang imam mengatakan, kalau kamu nampak orang tu bangga dia boleh jalan atas air, boleh terbang atas angin, yakin itu dia syaitan, sebab dia bangga dengan benda tu. Para wali malu nak tunjuk karamah, malu. Kalau boleh jangan cerita ke orang, jangan cerita kalau orang yang nampak pun kan. Bukan untuk tunjuk show-show, nak tunjuk ke orang, nak cerita ke orang. Kalau masuk Facebook, saya boleh buat benda ni, itu mengarut itu. Tak ada karamah yang wali yang sanggup sebarkan benda tersebut. Malah mereka sentiasa tutup kelebihan diri sendiri, tak nak tunjuk ke orang. Kalau orang ternampak pun, minta jangan sebarkan. Barang siapa yang tadi dia, Allah SWT, Allah SWT apabila menghendaki kebaikan pada hamba, dia akan menampakkan kepadanya aib diri. Para wali sentiasa nampak dia lemah, dia tak hebat, tak alim, nampak orang lain lebih baik semua. Ini ada ciri-ciri hati yang bersih, layak menerima kedudukan wali Allah.
Kalau nampak, alah dia tu siapa je lah, aku lagi hebat lah. Kan? Kalau nampak itu memang tak layak lagi. Qalbun salim tu, hati yang selamat, sejahtera, tak ada penyakit langsung. Ini wali Allah. Malah dikatakan wali-wali abdal. Wali ni ada tingkatan dia. Banyak. Wali atas sekali kutub. Bukan kutub. Kutub huruf ba. Wali kutub. Ni kira ketua wali setiap zaman. Sepanjang zaman mesti ada. Kan? Setiap zaman mesti ada wali kutub. Meninggal dia, ada yang lain digantikan. Kita tak tahulah siapa, kita tak boleh nampak, kita tak kenal. Yang kecuali kita tengoklah orang soleh ni, sebut-sebut mungkin yang tu lah kot. Ya. Jadi bawah dia ada lagi wali, saya mungkin tak ikut sunannya lah. Wali nujaba, wali abdal. Wali abdal 7 orang. Nanti yang saya ingat lah. Wali abdal ada 7 orang. Dan meninggal seorang akan ganti yang lain. Mesti cukup-cukup 7 sepanjang zaman. Hari ni ada? Ada. Di mana? Wallahualam. Tak tahu siapa. Kita tak tahu siapa. Tapi wali abdal kebanyakannya orang Syam. Syam ni Syria, Palestin, Lebanon, Jordan. Tu semua Syam. Tu wali abdal. Dan kebanyakan wali abdal bukan kerana banyak amalan dia. Yang jadi wali abdal bukan kerana, ada yang bukan kerana amalan dia. Bukan kerana dia sembahyang 1000 rakaat, bukan kerana puasa sepanjang tahun, bukan kerana sedekah banyak. Tapi ciri wali abdal hati salim. Selamat. Dia tak pernah ada sakit hati. Walaupun orang maki dia, orang buat daya pada dia, tetap dia pandang baik orang tu. Dia doakan kebaikan. Malah dia nampak cacat dia. Dia sendiri tengok kecacatan dia. Ini disebutkan kalau Allah nak bagi kebaikan pada orang tu, dia sentiasa tengok kecacatan dia. Tak ada sedetik pun rasa dia lebih hebat pada orang lain. Payah ni kan. Kita kadang-kadang ada ketika lah boleh nampak, alamak hebatnya dia, kita lemah. Tapi mai ketika lain, siapa aja dia tu kan, aku lagi hebat. Ada masa tu lagi banyak daripada masa yang kita nampak cacat kita. Tapi kena usaha. Tapi mereka tak rasa lebih tinggi orang yang ahli maksiat. Dia takkan pandang tinggilah ahli maksiat. Walau bagaimanapun dia tak hina ahli maksiat, cuma dia doa kebaikan, doa hidayah apa semuanya. Barang siapa yang pandangan basirah, pandangan hati. Basirah ni pandangan hati, bukan pandang mata, pandangan hati. Terbuka, aibnya tidak membuatnya takut. Apabila dia aibnya tidak membuat dia takut, dia ada aib, dia rasa, yalah orang kata kau bodoh, jahil, tak pandai, dia tak rasa cacat. Kita kata Allah kau kutu aku macam tu, sanggup kau cakap aku macam tu, ni jatuh maruah aku kan. Kita rasa malu lah dia cerita aib kita. Tapi para wali tak, dia rasa terima kasih tolong cerita aib aku. Selama ni aku tak tahu pun aku ada sifat tu, kau tolong cerita, terima kasih. Antaranya Ali, Imam Ali Zainal Abidin. Siapa dia? Cicit baginda Nabi, anak Sayyidina Husin. Anak Sayyidina Husin radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Ali Zainal Abidin, dia memanglah dia duduk di Madinah, solehnya, alimnya, dengan salatnya banyak 1000 rakaat satu hari, sedekahnya beratus pintu orang miskin, rumah orang miskin yang tak tahu pun sedekah tu dari mana. Dia punya sedekah rahsia. Sehingga orang bangun pagi, malam tadi kelaparan, bangun pagi tengok ada beras, ada makanan, ada segala, gandum dan sebagainya, korma lah. Tak tahu siapa yang bagi. Sampai hari dia meninggal dunia baru orang tahu dah tak ada dah benda tu. Baru tahu yang bagi ni dialah yang meninggal tu, Imam Ali Zainal Abidin. Disebut sebagai sajat, saya cerita itu kan. Okey, nak ceritanya dia ni, orang bila datang, orang ni cari jalan nak bagi dia marah, test nak bagi dia marah. Jadi pakatlah lomba kat luar tu, kalau kau boleh bagi dia marah melenting, kami bagi hadiah sekian. Pergi lah, cabar mencabar. Masuk seorang tu daripada pintu Babus Salam, dia duduk di Raudhah mengajar. Dia daripada jauh buat
bising dan memalukan dengan cerita aib kutuk. Terus Imam Ali Zainal Abidin berhenti. Diam dengar. Dia makin dekat dah habis modal dah gamaknya. Dah tak ada apa nak cakap dah. Dia kata kau dah habis? Dah habis. Terima kasih kerana tolong dedahkan aib aku. Aku pun tak tahu aku ada benda tu. Kan? Dan dia suruh anak muridnya bagi hadiah, kumpulkan hadiah bagi kat dia. Terima kasih. Ya Allah ni ni kita boleh ceritalah saya yang cakap ni pun kan. Jangan test nak. Kan melambung ni semua. Kita lemah, tak mampu, tapi kita cerita orang hebat. Kan, kita cerita orang yang hebat. Sikit sebanyak tu tak dapat 1% pun, 0.05% pun boleh kot tiru-tiru sikit kan. Lama-lama. Jadi gitu nak sebutnya, dedahlah aib macam mana pun dia tak rasa malu, tak rasa cacat, tak rasa takut bila orang dedah aib. Kita ni dah takut diri sendiri kan. Uish, takut dah keluar surat khabar ni kita ni. Tak berani nak buat tu, tak berani nak buat ni. Takut. Kan? Jadi wali-wali tak pernah takut. Terima kasih tolong dedahkan aib. Apabila dia mengetahui aib-aib itu, dia boleh mengubatinya. Terima kasih kerana aku boleh betulkan. Oh, aku tahu bahawa aku ni, baru tahu kata aku ni jahil, tak pandai, ataupun itu dan ini. Terima kasih, nak betulkan. Namun, kebanyakan manusia tidak mengetahui aib diri sendiri, diri mereka sendiri. Kan? Kalau juga para wali ni, banyak orang tak nampak aib dia. Nampaklah pakai comot, kan? Nampaklah tak smart, kan? Serabut ke, itu je lah. Tapi sifatnya, kalau orang betul-betul yang mengamati, dia pun soleh, dia nampak ini bukan orang biasa. Ini min awliya wali Allah. Kan? Walaupun nampak macam duduk kat tempat sampah aja, kan? Comot je. Masya Allah. Kan? Tu ada cerita di Tarim, kisah seorang wali Allah yang bila orang jumpa dia minta duit. Meh dulu, bagi dulu. Bagi duit Yaman, duit ringgit. Tengok apa yang ada kat poket kawan tu. Kawan tu bawa duit dolar, duit ringgit tak bawa. Duit Yaman simpan, dia minta dolar. Orang tu bawa ringgit, tak bawa Yaman, tak bawa dolar, dia minta ringgit Malaysia. Dia beritahu. Dia minta apa yang ada. Dan orang pesan kalau pergi Habib ni minta, jangan kata tipu. Tak ada, Habib ada sikit je, mana ada. Padahal dia bawa mungkin 1,000, dia kata tak ada. Adalah 10 dolar, 20 dolar. Tipu siap engkau ni. Keluar memang lenyap terus. Jadi banyak kali lah, bukan sekali dua. Tapi kalau dia minta semua, keluar semua. Kita bagi, minta duit ni. Mungkin dia tak sebut, kita bagi sikit. Lagi sampai habis. Tak apa, jangan risau. Ambil, bagi je. Allah kembalikan semula. Adalah benarnya. Dan jangan pandang buruk pada dia. Hati kita jangan, apalah Habib ni, minta duit ni apa, wali apa macam ni. Hati jangan kotor. Sebab tu orang kata kalau jumpa raja, jaga mulut. Silap cakap habis kita depan raja kan. Kalau dengan wali, jaga hati. Jangan terlintas benda tak baik. Ada, dia akan tahu. Sebab tu banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bersihlah hatiku daripada bertemu dengan para wali. Mereka dapat baca renungan-renungan hati. Itu signal sampai pada Allah, sampai pada dia orang. Jadi seseorang dari mereka melihat kotoran pada mata saudaranya. Memang orang nampak kotor, jijik, comot, kan? Namun dia sendiri tidak melihat binatang di hadapan matanya. Itu gambaran orang ni. Halunya nampak benda kecil, orang kata apa, kuman seberang nampak, gajah depan mata tak nampak. Itu ni. Barang siapa yang ingin mengenali dirinya, baginya ada 4 cara. Ni patut kita kena latih untuk benda ni. Kena cari silap kita, aib kita, biar terdedah. Kan? Jadi kadang-kadang orang, memanglah kita takut nak jumpa para wali ni. Kadang dia cakap tu ada je, tu aku punya lah tu. Kan? Benda dia cakap tu, contoh, kan? Dia cakap tu, tu hantam kat aku lah tu, orang tu kenal kat aku. Siapa pergi pun kadang-kadang, contoh Pak Sumit, mesti orang pernah dengar kan. Dia cakap tu macam, nampak macam merewang ke mana-mana ni. Tapi pap kena seorang tadi keluar kat cerita, aku dah kena tadi. Aku dah kena tadi. Ya, semua ada je benda yang dia cakap tu kena
Terasa orang ni, terasa orang ni. Tapi dia orang ni bukan nak malukan kita, bukan tunjuk engkau gini. Tu memalukan. Tak, dia cakap supaya ambil pengajaran. Betulkan. Baiki balik benda silap tu. Kan? Itu teguran-teguran yang manfaat. Jadi 4 perkara ni pada dia. Yang pertama, dia duduk di hadapan seorang syekh, orang saleh, orang alim, yang dapat melihat aib dirinya. Kena ziarah. Sering kita ziarah dan minta nasihat. Dan satu saya nasihatkan, pernah saya pun kena dinasihatilah. Bila ziarah orang saleh, bila dia cakap, kita jangan potong. Kalau dia tanya, kau tahu tak apa hukum ni? Jangan pandai-pandai, hukum dia gini, 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 gini. Baik jawab, tak tahu. Tak tahu. Buat tak tahu. Bukan bohong. Tapi kita nak tahu. Dia tanya soalan mudah. Contoh, Nabi juga pernah tanya para sahabat, apa hukum curi? Apa hukum zina? Soalan mudah. Semua orang tahu haram. Tapi ada benda yang Nabi nak cerita lebih pada tu. Kan? Jadi, begitu juga Imam Haddad, ketika anak-anak muridnya nak pergi ziarah seorang wali Allah, guru Imam Haddad, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Yang baca Rati Atas tu tahulah nama dia. Pergi ziarah, Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas tanya soalan. Soalan mudah-mudah. Hukum yang apa haram, semua tahu haram. Semua tahu benda tu wajib. Jadi dia orang pakat jawab, hukumnya wajib, gini, 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 haram, gini, gini, gini. Jadi balik Imam Haddad tegur, lain kali ziarah wali-wali, alim besar, dia tanya soalan mudah, jangan jawab. Jawab tak tahu. Allah dan Rasul je tahu. Wallahu alam, contohnya. Sebab dia tanya soalan mudah, bukan nak suruh kita jawab. Dia nak bawa lagi jawapan yang mendalam yang kita tak nampak. Biar dia cerita. Dan pernah saya cerita tadi, bila ziarah seorang saleh, ada orang tu duk potong cakap dia. Oh macam tu Habib, kalau macam ni macam mana? Oh macam tu kalau macam ni. Kawan tu cakap tak habis lagi. Ini tak elok, tak sopan dengan wali. Sebab dia orang cakap kadang-kadang, maaf cakap ni, kadang-kadang orang kata kita mengarut. Tapi ni hal kewalian ni. Dia orang cakap bukan dengan idea dia. Allah ilham. Kadang-kadang kita tanya, tolong bagi ilmu, tak tahulah, wallah alam. Nanti apa yang keluar, itulah ilmu kau. Bila cakap tu dia pun tak tahu dari mana dia datang. Dia cakap, itulah ilham daripada Allah. Ilham masuk. Sebenarnya ilham itulah yang point nak bagi kat kita. Kalau kita potong, seolah terpotonglah benda tu, mungkin nak dapat lagi yang lain, dah terputus. Ini pesanan betul-betul. Kalau jumpa orang soleh, bila time dia cakap, sampai dia sendiri stop, tak apalah. Takat tu je lah. Okey lah, dah habis lah. Jangan kita potong sehingga mengganggu ilham yang Allah berikan kepada dia. Duduk depan syekh yang dapat melihat aib dirinya dan dapat membongkar penyakit-penyakitnya yang tersembunyi. Dia menyerahkan dirinya pada syekh dan mengikut petunjuk-petunjuknya dalam mujahadahnya. Tanya, tolong beri nasihat. Point kita nak buka cakap dia tu. Minta nasihat. Apa je lah nasihat dan panduan yang boleh saya baiki diri sendiri, kecacatan saya. Barulah dia keluar. Gini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Dan sepatutnya buat macam ni, macam ni. Kan? Sampai dia habis, baru kita tanya soalan lain. Dia berhenti, kita tanya. Jangan potong. Inilah keadaan murid bersama syekhnya dan siswa bersama gurunya. Dengan demikian, guru dan syekh akan mengetahui aib dirinya. Ini guru yang murabbi betul. Macam kita ni, guru ngajar ni bukan guru murabbi yang tahu selok-belok perangai anak murid dia. Dan yang mungkin dia sampai ke tahap ahli karamah tadi, yang Allah buka basirah hati dia. Dia tak nampak dengan mata, tapi hatinya. Macam mana? Ada idea yang Allah cakap, Allah bagi tahu. Gini. Jadi apa yang idea masuk tu lah benda yang nak tegur sesuai dengan orang depan ni. Kan? Itu guru murabbi. Kan? Tak ke semua guru murabbi. Jangan kata yang mengajar kuliah pun murabbi belaka. Belum tentu. Kita tak, saya pun tak lah. Kan? Kita hanya mungkin sekadar mampu huraikan apa dalam buku ni, bagi tahu itu je. Bukan nak mendidik hati tu. Itu orang level lain. Dan ada hubungan. Dan dia orang pula bila murabbi pada murid dia, dia tak mungkin murabbi orang lain yang bukan murid.
Sebab anak murid dia boleh tegur, apa jangan buat macam ni, dia tahu. Kan? Tegur dia orang taat. Kalau tegur orang lain, apa dapat Syekh Pak Lebay ni? Main pandai-pandai nak tegur kita. Orang hina pula. Orang tak kenal kan? Jadi dia hanya murabbi pada murid yang setia dengan dia. Mungkin di madrasah dia murabbi, ataupun di kampung dia, di tempat dia murabbi. Mai ke tempat lain, dia tak boleh kita nak anggap dia murabbi pada kita semua, kecuali ada proses-proses daripada awal, pendidikan daripada awal. Dengan demikian, guru dan syekh akan mengetahui aib diri sendiri dan beritahu cara mengubati. Kewujudan hal ini begitu penting pada masa sekarang ini. Jadi tambah-tambah kita sekarang ni lagi kena cari guru yang mendidik hati kita, yang mendidik fizikal. Semayang macam mana, rukun berapa, begini aturan semayang, itu mendidik fizikal kita, amalan badan kita. Tapi benda hati tu, nak bersih hati tu macam mana. Jadi guru yang murabbi ni tahu tahap-tahapnya. Jadi kalaulah, ustaz kena cari guru murabbi, saya pun tak tahu siapa dia, nak boleh terbiah hati kita, nak bersihkan hati, tak tahu. Kalau tak jumpa, tak ada satu guru yang semua kita boleh cari, kita boleh jumpa. Kacau. Apa dia? Iaitu salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat sebanyak-banyaknya, itulah guru murabbi dia. Maka Allah yang kawal dia. Hati kita akan jadi bersih, lunak, rasa banyaklah kita nampak kecacatan kita. Ini akan dibersihkan dengan salawat Nabi. Tapi janganlah setakat 100 kan? Lebih-lebih lah, lebih-lebih. Buatlah sampai 1000 ke kan, sehari. InsyaAllah sebanyaknya salawatlah yang akan memandu kita, sehingga hati kita akan rasa tak suka yang ni, tak suka tu berarti tak sesuai untuk kita, suka yang ni sesuai untuk kita, InsyaAllah. Salawat yang akan memimpin kita semua, memimpin hati kita. Yang kedua, mencari teman setia yang taat beragama. Kawan orang yang saleh juga sangat penting. Kadang dia tak murabbi hati kita, tapi dia mengawal kita juga. Cakap-cakap dia nasihat, sebab dia orang soleh, dia takkan cakap merapu, cakap benda yang jahat, ajak benda perkara yang tak baik, tak. Dia juga cakap benda yang baik, kita boleh dapat ilmu daripada kawan yang saleh. Dan pentingnya bersahabat dengan orang saleh ni, kerana kawan dengan orang saleh bukan untung hanya kat dunia, sampai akhirat. Syafaat orang saleh, syafaat kawan yang saleh. Bersahabat, bergaul dengan mereka. Para sahabat Nabi, mereka mereka sentiasa bersahabat dengan Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku selama ni rasa risau, bimbang, sebab dia khadam Rasulullah. Khadam ni rapatlah dengan Nabi, kan? Rapat sangatlah. Semua baju Nabi dia angkat bagi Nabi, kena air ke tandas, selipar, segala urusan peribadi yang sulit, yang rahsia tu pun dia uruskan. Rapat dengan Nabi. Tapi dia rasa macam jauh, sebab bila, ialah urusan dengan dia biasa, tapi bila sahabat lain datang, orang yang kali pertama jumpa dengan Nabi, Nabi manis muka, layan, mesra sungguh. Kadang-kadang dia macam rasa cemburu sikit. Mesra nampak lain macam. Ialah kali pertama jumpa, Nabi nak tunjuk kemesraan. Dia rasa macam, kalau macam tu aku ni jauh daripada Nabi, mungkin Nabi dekat dengan orang tu, kan? Tah di akhirat nanti macam manalah aku. Tiba-tiba satu hadis, datang Arab Badawi. Datang Arab Badawi kata, ya Muhammad, bila nak berlaku kiamat? Nabi kata, apa yang kau siap sedia untuk kiamat? Dia kata, tak ada lah, cuma aku ni hubbullah wa rasulih. Aku ni sayang pada Allah dan Rasul, dan suka tengok sahabat-sahabat engkau ni hebat dia orang. Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahab. Orang tu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Maka Sayyidina Anas meriwayatkan hadis ini, dia kata, aku dah seolah dah dapat jaminan bahawa aku akan dekat dengan Nabi kerana aku dengar hadis tadi. Seorang tu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Dalam hati aku tak ada siapa yang lebih ku cintai kecuali Nabi Muhammad SAW. Seolah dah confirm dah, aku akan bersama dengan Nabi nanti. Tak risau.
Kerana aku sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan di mahsyar bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun kita tak pernah jumpa, tapi ada peluang saluran cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tanda seorang tu cinta kepada satu benda, dia banyak nak ambil tahu hal orang tu, banyak cerita hal orang tu, ambil tahu latar belakang dia, mendalam siapa, sampai detail lah, nak tahu hal detail. Macam mana orang minat artis-artis kan, mesti baca biodata detail, kampung mana, lahir mana, masuk sekolah mana, keluar kena buang mana, semua tahu cerita, semua tahu. Tanda dia minat sangat orang tu. Sebab tu dia banyak korek dalam-dalam, sedalam-dalamnya kan. Jadi kalau tak minat, tak minat tahu, malas nak minat tahu, malas tak minat kan. Jadi minat kita kepada Rasulullah terbukti dengan kita suka dengar ceritanya, dengar cakapnya. Mana cakap Nabi? Hadis-hadis Nabi. Belajar apa yang Nabi suka, kita pun nak buat. Apa yang Nabi tak suka, kita nak tinggal. Cara Nabi buat macam ni, cara Nabi buat macam ni, sehingga para sahabat ada yang buah anggur, Nabi pernah dijamu buah anggur. Ketika sahabat ni ketika nak makan buah anggur, tanya Nabi makan buah anggur macam mana. Kita mana ada nak tanya lah, ada ngap habis semua, tak ada nak tanya. Ni tanya Nabi makanya. Sahabat tu kata, aku pun tak tahu. Tak tahu, nanti dulu, jangan makan lagi. Tak makan lagi, tunggu dulu, tunggu. Ada tanya orang lain, siapa yang tahu cara Nabi makan anggur macam mana kan. Saya pernah juga Syekh Afifuddin cerita masa duduk sekali dengan dia, masa inilah majlis, dia cerita tahu Nabi makan anggurnya. Kita tak tahu, kita ingat macam kita lah, tarik sebiji, pap masuk, tarik putus dia punya tangkai kan, pap masuk. Tak, dia kata Nabi ambil tangkai, kan dia banyak tangkai, ambil satu tangkai yang kecil tu, adalah 4-5 biji ke, Nabi gigit sebiji, pegang tangkai, gigit. Itu kan. Sekali-sekala tu kita buatlah macam tu, tiru. Begitu ada sahabat yang nak makan buah tembikai, hab-hab, dalam dia orang sebut hab-hab, tembikai. Dia tembikai di Yaman, orang Yaman ke orang Saudi kot sebut hab-hab. Saya pelik sebut bitikh lah, apa semua nama-nama yang lain. Dia kita lah ada apa, timun apa? Timun Cina. Timun Jepun. Dah tembikai orang timur kata apa? Timun Cina. Dia panggil timun Cina. Kita panggil tembikai. Adalah nama-nama yang lain. Jadi cara nak makan tu semua tak tahu. Maka dia orang tinggal tak nak makan. Takut makan tak ikut cara Nabi. Itu tanda dia orang sayang sambil ambil tahu hal-hal yang kecil macam tu. Nabi cara pakai baju macam mana, buka baju macam mana, semua nak tanya, nak ambil tahu kan. Itu tanda cinta yang tebal. Kita ni tak ambil tahu, alah hadis Nabi lagi kan, tak nak ambil tahu, alah cerita Nabi lagi, asyik cerita Nabi je. Yang rasa jemu, na'udzubillah. Kalau rasa jemu ni bahaya ni. Kalau kita rasa jemu dan malas nak dengar dah cerita Nabi ni, banyak sangat dah. Nabi lahir macam mana, mukjizat Nabi begini dan begitu, banyak cerita dah, malas dengar. Ni bahaya ni, hati kita dah kotor, karat sekaratnya tu, bahaya. Jangan jadi keras batu dah. Karat boleh cuci lagi. Bila ada keras yang batu, dah habis rosak. Jadi tanda keras yang batu, memang nampak benda yang baik tu tak baik, benda yang tak baik tu bagus. Tu terbalik dah. Jadi masih karat ni, okey lagi, boleh dicuci lagi. Cepat-cepatlah cuci. Okey, yang kedua, mencari teman yang setia, taat, beragama. Teman itu selalu mengawasi dirinya untuk mengetahui keadaan dan perbuatan. Kawan kita tegur, apa lah kau buat macam tu? Jangan, tak boleh, haram ni. Benda ni makruh ni, benda ni tak boleh ni. Kan? Kadang-kadang kita rimah macam tu. Ada orang pula rimah, aku rimah betul, dia asyik tegur halal haram, malas nak kawan dengan dia. Pula, rugilah tak berkawan dengan orang baik. Setiap kali menemui akhlak dan aib lahiriah dan batiniyah yang tidak disukai, ia akan mengingatkan kawan. Ini baru sahabat. Dia nampak benda tak betul, dia tegur, kau tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni. Tapi kita, kebanyakan orang suka kawan, kalau buat maksiat dia diam. Okey, kau nak buat melantak apa, buatlah, tak ada masalah, aku jaga, tak bagi orang nampak. Ini yang tak patut kita jadi kawan. Ini perangai syaitan yang suka sokong untuk kemaksiatan kan.
Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang bijak, orang berilmu dan para pemimpin agama. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aibku. Dia doa bagi orang yang tolong dedahkan aib dia. Terima kasih. Mudah Allah rahmati engkau. Kawan tu kutuk Sayyidina Umar. Dia doakan kebaikan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu juga pernah bertanya tentang aibnya ketika datang seorang kepadanya. Dia bertanya, apa saja yang sampai kepada anda tentang diri saya? Ada orang cerita belakang-belakang lah, cakap-cakap tentang keburukan aku. Bukan kita nak hantam balik. Bukan Salman nak hantam balik. Kalau ada orang cakap tentang tak baik, kalau kita dengar, ada si Mamat tu, siap kau, jaga kau, kan? Cari jalan nak hantam balik. Tapi Salman bukan tujuan tu. Tujuannya nak tahu. Kadang-kadang orang depan tak berani cakap lah, dia sahabat, kan? Kok belakang-belakang dia orang beranilah cakap. Ada tak benda tu? Nak tahu dan nak betulkan. Sampai kepada anda, ada tak siapa yang sampai kepada anda tentang diri saya yang tidak anda suka? Mintalah agar saya boleh minta maaf, kan? Saya akan maafkan dia. Tolong ceritakan. Kalau ada cerita tak baik tentang diri saya, tak apa, saya maafkan dia. Saya akan maafkan dia. Ia terus mendesaknya, tolonglah cerita, kan? Mungkin ada kot. Nak juga. Orang itu berkata, telah sampai kabar kepada saya bahawa anda menggabungkan 2 lauk dalam menu makanan anda. Habislah kita. Fail. Nasi lemak dah ada, nasi lemak sebungkus dah ada 2. Telur, ikan bilis, timun, kacang, banyak tu. Allahu Akbar. Memang kita dah tak layak nak duduk dengan dia orang ni, kan? Dan bahawa anda mempunyai 2 pakaian. Allah. Kita bukan 2 pakaian, 2 mari. 2 mari tu sikit Ustaz. Sikit 2 almari tu. 2 tingkat rumah okey lah. Almari atas penuh, almari tingkat bawah lagi. 1 untuk siang, yang lain di waktu malam. Itu pun dia kira kecacatan dia, kan? Kira cacat, benda aib dia, benda yang patut dia betulkan. Apa ada yang lain? Lain daripada tu ada lagi tak? Ada lagi tak? Tanya lagi. Tak ada, itu je orang komplain. Dengan yang 2 ini saya telah terasa puas dapat. Maksudnya tahu kesilapan saya. Terima kasih, puas hati dengar orang cerita tentang aib dia, dan dia nak betulkan benda tu. Bukan nak hantam orang tu, tak. Allahu Akbar. Ni amalan para sahabat, layaklah mereka yang Nabi kata derma separuh biji tamar pun pahalanya hebat, takkan sama pahala besarnya walaupun kita dapat sedekah emas sebesar gunung Uhud. Tengok macam mana kehidupan dia orang. Jauh kita ni, kan? 2 helai pun dah kena komplain. Allahu Akbar. Kan? Makan 2 lauk pun dah kena komplain. Allahu Akbar. Ya Allah Tuhan. Apa dia? Ialah satu asas. Kalau dia orang roti lah, tu benar asas. Ada 2. Mungkin 1 roti makan apa? Katalah kita jam, lepas tu ada kari pula, ada 2 tu, kan? Kita lebih lah tu sikit, kan? Dah kari, dah kebab dalam tu dah berapa dah, dengan ayamnya, dengan sayurnya, dengan telurnya, dengan bawangnya, dah banyak dah, kan? Masya Allah. Ni dia lah kedudukan layak mereka ni, min awliya, wali yang paling tinggi, sahabat Nabi yang dekat, dan orang yang pendokong Nabi SAW. Sangat-sangat tepatlah kemuliaan mereka di kita puji dia orang. Sebab macam ni kedudukan dia. Walaupun zaman dia orang miskin kot Ustaz, dia orang tak ada duit kot nak beli baju 3. Bukan Ustaz tak ada duit, kaya raya. Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah. Sayyidina Osman bin Affan, bukan tu saja yang memang kita kenal dia kaya, ramai lagi sahabat lain yang kaya raya. Talha bin Ubaidillah, jutawan, businessman, kaya raya. Sahabat Nabi ahli syurga ni, yang Nabi bagi 10 orang jamin ahli syurga. Salah seorangnya Talha bin Ubaidillah. Tapi dia kaya.
Tapi kekayaan bukan diri, bukan untuk diri. Kayaannya untuk bantu agama Allah dan sebagainya. Dengan yang dua ini saya telah puas, dia kata. Huzaifah pernah ditanya seseorang. Orang itu berkata, anda adalah pemegang rahsia Rasulullah. Memang Huzaifah Al-Yaman, dia ni Nabi cerita pada dia seorang je. Orang tu munafik, orang ni munafik, orang tu munafik. Sahabat lain semua tak tahu. Digelar dia sebagai penyimpan rahsia Nabi. Rahsia, apa Nabi nak cerita tentang orang tu tak baik, Nabi tak cerita pada orang ramai. Dia je. Anda adalah pemegang. Ni orang datang, salah seorangnya Sayyidina Umar datang pada dia. Mungkin ni cerita Sayyidina Umar datang tanya, ada tak Nabi cakap tentang mungkin aku munafik kat kau? Wahai Huzaifah, kau penyimpan rahsia Nabi. Huzaifah senyum je lah. Sayyidina Umar, takkan munafik? Kita tak ada, Nabi tak pernah cakap tentang tu. Kecuali Nabi puji yang semua orang tahu. Tapi Sayyidina Umar nak tahu pula orang lain munafik tak munafik, tengok Sayyidina Huzaifah. Kalau orang tu mati, Huzaifah pergi semayang, yakin dia beriman. Sayyidina Umar pergi. Kalau Huzaifah ada kat Madinah tapi tak pergi semayang, ni tahu lah ni, yang mati tu munafik, Huzaifah tak nak pergi. Dia ramai para sahabat jadikan Huzaifah sebagai panduan. Apakah anda melihat, jadi orang tu dia kata, anda adalah pemegang rahsia Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik. Apakah anda melihat pada diri saya ada tanda-tanda munafik? Ini mungkin kata-kata Sayyidina Umar ni. Itu kerana keagungan, kemampuan dan ketinggian kedudukannya, demikianlah perhatiannya terhadap diri sendiri. Maksud orang yang bertanya tu nak ambil tahu sungguh, kok ada silap aku tak kenal tang mana, Rasulullah bagi tahu rahsia kat engkau, tolong cerita. Dan semua orang nak cari aib diri sendiri, bukan daripada mata dia, mungkin dia tak nampak, daripada orang lain. Mungkin orang lain nampak. Ini kawan ni. Maksudnya ada masih yang tajuk, cari kawan yang macam tu, yang boleh, dia nampak, dia tegur, kau tak boleh macam ni, kau kena macam ni. Jangan kita pula rimai, aku malas nak kawan dengan dia, asyik tegur je. Jangan macam tu. Ini kerana keagungan, kemampuan dan ketinggian kedudukannya, demikianlah perhatiannya tak ada di sini. Ini tanda orang tu baik. Dia suka tahu, nak ambil tahu apa kesilapan dia. Orang tu orang baik, orang tinggi darjatnya. Setiap orang yang sempurna akalnya dan tinggi kedudukannya, sedikit membangga diri. Tanda dia ni orang yang sempurna akal, orang yang pintar, orang yang tinggi darjatnya si Allah. Tandanya dia suka nak cari aib diri dia, nak betulkan. Dia tak pernah tengok hebat diri dia, tak pernah nak dabik dada, aku hebat, aku alim, aku banyak amalan. Kalau masih ada sifat tu, berarti terbalik dia, kedudukannya tak ke mana, ke bawah, kan? Membangga diri, namun besar perhatian terhadap dirinya. Tak, dia tak bangga diri. Tengok dia perhati silap tak mana. Hanya saja hal ini sukar, memang bukan senang. Bukan senang nak bersih hati kita tu, nak bagi nampak kita punya silap, bukan senang. Banyak kita duk tengok silap orang. Dia tu teruk, dia ni teruk, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Engkau macam mana? Tak cerita. Kan? Sendiri punya tak nak cerita. Jadi bukanlah nak suruh kita cerita aib kita pada orang, itu pun tak boleh. Jangan, saya punya keaiban, saya begini, gini tak baik. Jangan. Benda aib ni kita tutup. Aib orang pun kita tak nak cerita-cerita, sebar-sebar, aib kita pun tutup. Jangan sebar-sebar. Biar kita tahu silap, kita betulkan. Kalau orang nampak pun, kita ambil panduan, betulkan. Sedikit di antara teman-teman anda yang meninggalkan penipuan dan meninggalkan hasad. Tinggalkan kesan penipuan. Dia tipu, kau tak ada apa-apa lah, kau baik. Dia bodek ni, ada benda lah ni. Kan? Ni bukan kawan yang sebenar. Dia syek puji, walaupun silap macam mana, puji. Tidak lebih dari kadar yang diwajibkan. Tidak luput sifat hasad di antara teman-teman anda, atau orang yang mempunyai maksud melihat apa yang bukan aib sebagai aib. Jangan macam tu. Orang tu nampak aib kita, tapi dia puji. Dia tak nampak itu sebagai aib. Ini bahaya punya orang ni. Kita baguslah dia puji saya, dia baiklah, dia hati baik.
Nampak dah aib kita, tapi dia tak cerita itu aib, dia cerita itu kebaikan. Oh, contohnya dia sombong. Wah, baguslah engkau, beranilah hantam sikit dia orang tu, bagi sikit, pukul sikit, maki sikit dia orang tu. Dia puji pula kita maki orang. Ini tak kena lah, tak kena. Kawan yang tak kena. Walaupun kat dunia kita nampak untung kawan dengan orang macam ni, tapi hati kita tu semakin tebal kotornya. Semakin jauh daripada Allah, semakin mudah dapat murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita suka pula dipuji-puji macam tu, kan? Tapi kalau kita bukan kawan, jangan kita lah jumpa kan ni, Assalamualaikum, kita nampak aib dia, terus nak tegur, itu tak kena juga. Aku nak tegur sikit, engkau ni tak betul ni. Kita baru kenal je, tak kenalah cara. Biar yang kawan rapat boleh cakap terus terang, yang tak rapat ni kita cakap berlapik-lapik lah, kan? Gitu. Nak jaga hati tu juga, nak imbang di antara nak tegur dengan nak jaga hati. Kadang-kadang lebih utama jaga hati dia daripada tegur benda yang salah, betul-betul salah. Kadang-kadang ada ketikanya macam tu. Jadi sebab tu waliullah ni, dia memang halus sangat dalam nak menjaga hati dengan nak tegur. Sebab tu kadang dia tegur ni, dia bawa cerita. Yang saya kata wali-wali kadang cerita-cerita, alamak, kena kat aku lah, kena kat aku. Dia tak tegur langsung, kau buat macam ni salah, patut macam ni. Dah, dia bawa cerita orang dulu, zaman dulu, gini-gini berlaku macam ni, kan? Jadi kita sendiri kena lah tu, kena dah kan, kena ketuk tu. Faham je lah, betul kan? Itu. Tidak luput sifat hasan tadi, atau seorang teman yang menyembunyikan dari diri anda sebahagian aib. Dia tahu aib, dia tak cerita kat kita, kan? Dia tutup aib kita. Kawan rapat ni, yang kawan patut dia terus terang je pasal rapat. Lainlah kita tak rapat, nak tegur pun kena cari peluang-peluang yang sesuai. Atau seorang teman yang oleh kerana itu Daud At-Ta'i nak baca jadi tai pula, ingat Thailand ke apa? Dia At-Ta'i, alif lam ta, ta alif hamzah ya, At-Ta'i, Daud At-Ta'i. Jadi ada sahabat yang daripada At-Ta'i ni, apa ni, Hatim, Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi mungkin dia keturunan kot, ni bukanlah sahabat Nabi. Daud At-Ta'i mengasingkan diri dari masyarakat. Ketika dia ditanya mengapa tidak bergaul dengan masyarakat, dia bertanya, apakah yang harus saya lakukan terhadap orang-orang yang menyembunyikan aib-aib saya dari diri saya. Dia orang soleh, orang tak nampaklah aib dia, tapi dia kata, saya tak naklah duduk dengan masyarakat, masyarakat tak mau tegur saya, tak nampak keaiban, sengaja nak sembunyi. Bukanlah dia buruk sangka, tidak, tapi ni tawaduk dia, merendah diri. Nampak dia bukanlah soleh, dia bukanlah alim, kan? Macam tu, merendah dirinya. Keinginan orang-orang beragama adalah diberitahu tentang aib diri mereka. Orang soleh ni macam tu, dia nak orang cakap silap dia, kan? Tapi dengan teguran yang sesuai, dengan peringatan dari orang lain. Kadang-kadang berlaku kat orang lain, orang tu dengan orang ni bergaduh ke apakah, ada masalah, dia tersedar diri dia, aku pun ada masalah macam tu. Dia sedar diri dia. Namun hal ini sering membuat kita marah kepada orang yang menasihati kita. Ini kebanyakan orang. Dan beritahu kita akan aib diri kita. Marah, engkau ni asyik nampak tak baik aku je. Ia menunjukkan kelemahan iman kita. Tu kadar iman. Macam meter minyak tu, sampai tahun ni F, penuh minyak kita. Sampai E, kurang minyak kita, dah nak habis dah. Begitu juga nak tahu iman kita ni suka tak membetulkan keaiban kita sendiri. Kalau tak suka, orang cakap, apa asyik kutuk orang ni, asyik nampak tak baik aku je, kan? Nampaklah minyak engkau dah E tu, iman kau dah hampir E dah. Saya silap dah lilap dah, blanking dah. Sebab akhlak tercela merupakan ular kalajengking yang akan menggigit diri sendiri. Akhlak tak baik tu tak mau tengok kepada keaiban diri.
silap diri. Kalau seseorang mengingatkan kita bahawa di bawah baju kita ada kalajengking, nescaya dia senang hati. Terima kasih lah. Nu ada kalajengking nak patuk engkau tu. Ada ular dekat engkau. Terima kasih lah, takkan kita marah dia. Kan? Ni patut kita merenung hal ayat ni. Orang tegur kita silap. Engkau ni sombong sangat. Rendah diri sikit, gini. Terima kasih. Seolah dia bagi tahu kalau jengking duduk dekat kaki kita nak patuk. Terima kasih lah. Kan? Jadi orang yang bodoh je kata, apa ni kau nak beritahu kalau jengking, biarlah dia patuk aku. Bodohnya orang tu. Nescaya dia senang hati dan bahagia kita menurutnya. Kita sibuk menyingkirkan dan membunuh kalajengking itu. Kita dah nampak, pasti kita akan selamatkan diri kita, bunuh kalajengking tu. Orang tegur kita, engkau ni tak betul yang ni. Oh, terima kasih, saya betulkan. Itu sepatutnya. Tapi memang benda ni bukan senang. Perlu latihan demi latihan. Memang kita hidup dengan kesombongan, kita hidup dengan bangga kepada apa yang kita ada, tak nampak kepada ini semuanya milik Allah. Kita nampak ni milik aku. Kan? Ini semua penyakit ni, penyakit yang menyebabkan kita tertutup, tak nampak keaiban kita, tak mau ambil tahu pun aib aku. Kan? Ini penyakit ni. Dan orang yang saleh, dia tahu. Dan macam mana cara, pertama sekali, cari peluang-peluang kesombongan. Antaranya, bila kita sombong, ego, anggap kita je betul, semua orang tak nak betul. Siapa tegur, semua salah. Aku je betul. Ini pernah datang pada Nabi seorang lelaki yang kata, aku ni hati, ya Rasulullah, hati keras sangat. Tak boleh terima pandangan orang. Nabi kata, senang, pecahkan karat hati itu, kekerasan hati itu dengan bergaul dengan anak yatim. Pergi bermesra dengan anak yatim. Kita bagi makan, kan? Sponsor dia iklan anak yatim, kita bagi RM100, RM1000 dan sebagainya. Bagus, itu dapat pahala. Tapi tak dapat faedah untuk melembutkan hati. Kalau nak, dia sendiri. Contoh, dia buat makanan, dia sendiri serve, tengok karenah budak-budak ni kan, macam-macam, tumpah sana, tumpah sini. Dia layan dengan baik. Baru hati dia akan jadi lembut, lunak, mudah bersih, cepat bersih yang tu. Kan? Selain pada renungan Al-Quran. Itu juga salah satu pembersih. Kelorok lah kita kata, kalau kotor sangat ni, buh kelorok bagi bersih. Kan? Bagi mudah hilang karat-karat tadi. Antaranya banyak baca Quran. Dan lagi zikrullah. Lebih-lebih lagi salawat kepada Nabi SAW. Kerana salawat Nabi mampu menghidupkan benda yang mati. Hati kita mati, karat banyak, mati dah nak mati dah, mampu hidup dengan salawat. Seperti mana Nabi sendiri, cinta kepada Nabi mampu menghidupkan benda yang mati. Cerita pokok kurma yang mati, tunggul mati kan. Pokok kurma mana boleh hidup? Tunggul dah, bukanlah ada akar apa semua, tunggul. Dah potong akar dia. Tapi Nabi duduk situ selalu boleh menangis, hidup balik. Batu, memang batu, mana nampak hidupnya. Tapi boleh bagi salam pada Nabi kerana sayang pada Nabi. Jadi semua yang berkaitan Nabi, baca kisah Nabi, salawat pada Nabi, mampu membersihkan hati kita. Zikrullah tadi ni lebih khusus adalah salawat kepada Nabi SAW, Al-Quran, dengan anak yatim dan sebagainya. Jadi sebaik-baik dengan anak yatim tadi, kita sendiri yang serve dia orang tu, layan dia orang tu, bermesra dengan dia orang. Memang bagi duit saja dapatlah pahala, tapi tak dapat faedah yang tadi. Masya Allah. Apa ni lagi? Mana tadi? Sedangkan akibat akhlak tercela, akhlak tercela terhadap lubuk hati dikuatiri akan kekal setelah kematian untuk selama-lamanya. Hati yang buruk tadi, akhlak yang tak baik akan kekal sampai akhirat. Walaupun badan dah mati. Kerana Nabi kata, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling lemah lembut akhlak dia, paling mulia akhlaknya. Lagi mulia akhlak dia, lagi dia dekat dengan aku. Kan? Dan dalam hadis yang lain, antara benda yang menjadi pemberat timbangan pahala yang paling kuat, mudah berat pahala, adalah akhlak yang baik. Kan? Banyak orang, dia nak derma, buat kebajikan, bagus, tu memanglah pahala.
Tapi tak boleh lawan dengan orang yang hatinya, akhlaknya baik. Ada orang boleh bagi tapi mulut pun lebih kurang je. Apalah ni, malas nak bekerja, popek, hantam juga. Sedangkan Al-Quran dah tegur, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara kamu ungkit-ungkit dan menyakiti orang. Bagi-bagi juga tapi mulut, apalah kau malas, kutuk. Sakit kawan tu, tak apalah, aku nak duit punya pasal, dia punya lah. Jadi jangan menyakiti orang. Habis pahala sedekah kita. Kan? Ni akhlak buruk. Sedekah banyak, semayang banyak, bagus, semua bagus, tapi akhlak buruk. Mulut jahat, hati jahat, kotor. Habis semua nilai-nilai pahala kita tadi, cair habis semua. Tapi kalaulah, kan Allah Ta'ala sebut, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Cakap baik-baik, akhlak mulia, dan keampunan Allah itu lebih baik daripada engkau bagi sedekah tapi menyakiti orang. Tak mampu nak bagi tapi baik, akhlak baik, ini pahala lagi berat. Akhlak yang baik. Jadi berarti akhlak yang buruk membinasakan sampai akhirat. Jauh lah. Timbangan pahalanya mungkin banyak amalan buat tapi kerana akhlaknya yang jahat, habis cair, habis lebur semua. Itu disebutkan mana tadi, sedangkan akibat akhlak tercela terhadap lubuk hati dikuatiri akan kekal setelah kematian untuk selama-lamanya dan selama ribuan tahun. Namun kita, jadi ialah bila kita mati, orang pun sebut dia ni lega lah, aman dunia pasal si jahat tu dah mati dah. Dia dah habis dah, senang kami, lega kan. Orang duk maki, duk cerita jahat dia sampai bila? Ni akhlak buruk. Cuba orang yang akhlak baik, walaupun tak ada lah kebajikan, harta dia buat masjid ke buat, tak ada, dia miskin hidup, tapi orang kenang, Allah dia baik hati, cerita baik kan, orang akan cerita akhlak dia. Namun kita tidak terasa senang terhadap orang yang mengingatkannya. Ni kebiasaan kita, kebanyakan orang tak rasa senang orang duk cerita hal kita tak baik ini, duk tegur-tegur, tak suka. Dan tidak sibuk untuk menghilangkannya. Kita tak peduli pun, tak peduli. Orang cerita, tak tahu je lah. Dia kata kita sombong, dia kata, ngarut dia tu. Kan? Tak ambil tahu pun, kok ada sungguh. Bahkan kita mengerjakannya sebaliknya. Lalu kita berkata kepadanya, kamu pun melakukan ini. Alah, engkau cakap lebih, engkau pun lebih kurang aku je. Kan? Selalu ayat ni macam tu lah. Engkau lebih teruk pada aku lagi lah. Kan? Tak mau cerita tentang silap diri. Ni semua indikator meta nak tahu iman kita tinggi, tebal atau nipis. Kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Kita tak sedar hal tu. Terima kasih pengarang kitab kita ni, tolong bagi teguran pada kita supaya kita ni berubah sikap. Tapi saya pesan, jangan kita cerita aib orang, jangan cerita aib kita pada orang. Tutup juga. Kena tutup juga. Jadi kita je yang tahu, kita yang dapat betulkan. Justru kita memusuhinya, musuhi orang yang tegur-tegur tadi, daripada mengambil manfaat daripada nasihat dia. Hal itu merupakan kekuatan hati yang buahnya adalah banyaknya dosa. Hal itu merupakan kekuatan hati yang buahnya adalah banyaknya dosa. Pangkal dari semua itu adalah kelemahan iman. Kita mohon kepada Allah agar menunjuk kita, menampakkan pada kita aib-aib kita, menyibukkan kita untuk mengubatinya, dan menolong kita untuk berterima kasih kepada orang yang menampakkan pada kita keburukan kita. Masya Allah. Bukan senang nak dapat kedudukan yang macam ni, yang kita boleh terima teguran orang, kutukan orang, orang kutuk kita, kita boleh terima. Oh, Masya Allah. Ini antara akhlak yang paling cantik. Inilah akhlak para sahabat Nabi, akhlak para wali-wali Allah. Hati yang bersih. Tadi saya sebut tentang wali abdal. Kebanyak ada wali abdal yang bukan kerana amalan banyak, tapi kerana hatinya bersih. Hatinya bersih. Tak ada langsung nak prasangka, tak ada langsung nak berasa marah pada orang kalau orang buat baik pada dia, ataupun yang buat tak baik pada dia pun. Ini bukan senang. Kita rasa, ya ke macam tu boleh kejayaan?
Kita tengok orang yang sombong ambil diri, tengok berjaya tu penilaian siapa? Penilaian manusia dunia. Memang dia nampak duit banyak, dapat harta banyak, kedudukan tinggi, ini mulia. Tapi pada kedudukan Allah lain pandangannya, kan? Musa dengan Qarun, Musa dengan Fir'aun, siapa lebih mulia di sisi Allah? Di sisi mata manusia memanglah Fir'aun baik, Fir'aun hebat, berjaya, kan? Tapi pada pandangan Allah, Musa yang taat ini berjaya. Bukan kita kata semua orang kaya pada pandangan Allah tak baik. Tengoklah, ada je yang kaya tapi akhlak pun Masya Allah baik hati, kan? Dia seimbang benda tu, dan dia orang yang untung dunia akhirat, orang yang paling hebat kejayaannya, ya. Okey, yang ketiga, sikit lagi, mengetahui aib dari ucapan musuh. Pula kita musuh ni memang kita tak nak dengar punya. Dia memang duk benci kat kita, memanglah dia cerita yang tak baik je, kan? Tapi para salihin, para ulama tadi, macam Salman tadi tanya, ada tak orang belakang yang tak suka tu cakap apa kat aku? Ni musuh-musuh lah kan ni, kan? Masya Allah. Sebab pandangan kemarahan akan menampakkan keaiban kita, keburukan kita. Time dia marah, dia hantam bom. Betul kot, dia yang cakap tu tak ada. Ini orang saleh, wali Allah, kan? Kita ingat memanglah time dia marah tu dia hantam, dia mereka-reka je tu, bukan betul pun, kita tak ambil indah pun. Tapi orang saleh, dia cakap benda tu, aku mungkin ada pada aku, betul kan? Akan menampakkan keburukan dirinya. Kadangkala seorang memperoleh manfaat dari musuh yang membenci dan menyebut aib-aibnya lebih besar daripada manfaat yang dia dapat diperoleh daripada teman yang selalu memuji-muji dan menyembunyikan aibnya. Kadang-kadang dia kata, Imam ni Masya Allah, Imam Ghazali katakan, orang yang kita dapat ilmu banyak daripada musuh, mungkin lebih banyak daripada kawan-kawan rapat kita duk tegur kita, kan? Hanya saja watak manusia mengingkari musuh dan apa yang diucapkannya menimbulkan sikap hasad. Banyak orang yang tak suka, memang kita lah. Memang mana suka dengan orang yang benci, memang dia benci kita, musuh kita. Dia cakap apa pun kita tak akan ambil tahu lah, biar je lah, abai kan, sebab dia memang benci kita. Kita anggap macam tu. Akan tapi orang yang terbuka mata hatinya, basirah, mata hati celik, hati terang, tidak mengabaikan manfaat daripada ucapan musuh. Musuh cakap apa? Sekejap, ambil pengajaran, mungkin ada baiknya. Mungkin ada yang tak kena pada kita yang dia cakap macam tu. Kerana keburukannya pasti tersebar melalui lisan mereka. Kawan-kawan mungkin tak berani nak cerita tentang aib kita, tapi musuh dia tak takut, dia hantam je. Yang tu kita ambil. Allahu Akbar. Bilalah nak sampai ke tahap ni kita ni, kan? Masya Allah. Tapi kita itulah belajar daripada orang-orang yang telah berjaya di kalangan, memang mereka awliya. Imam Ghazali min awliya illahi salihin, pengarang kita, dan itulah pengalaman yang menunjukkan jalan yang menuju kejayaan, jalan menuju kejayaan. Jadi kita memang mata kita kabur, hati kita kotor lagi, kita nampak macam tak nak betul je ilmu dia orang ni, takkanlah nak ambil tahu daripada musuh, kan? Pasal mata kita kabur. Macam kita beritahu kat orang buta, kan? Buta mata tak nampak, tanya dia gajah yang mana? Pegang, gajah ni nipis tapi lebar besar. Dia pegang telinga. Gajah ni kurus panjang, belakang ada bulu sikit. Dia pegang ekor. Kita beritahu, tak, gajah gini-gini. Mengarutlah, aku pegang sendirilah, kan? Aku sentuh dengan tangan aku tahu lah. Dia nipis gitu je, macam kertas je. Rupanya pegang telinga, kan? Sukar dia nak faham. Jadi kita ni mungkin di situ yang mata kita tertutup, mata hati. Orang beritahu gini, ya kau boleh berjaya kau macam tu. Tapi yakinlah bahawa ilmu orang yang berjaya, pasti kalau kita ikut langkah-langkah tu, kita akan berjaya. Kita betulkanlah kesilapan kita dan apa yang ada kekurangan pada kita, insya-Allah. Kita azam untuk jadi orang yang soleh. Cari jalan untuk baiki kesilapan kita, pandang keaiban kita, ambil tahu tentang teguran-teguran orang lain. Mudah-mudahan akan membersihkan hati kita yang berkarat, yang kotor,
sehingga kita nampak sebenar-benarnya jalan yang berjaya. Wallah alam, kita akan sambung nanti yang keempat tu ya. Tanda di situ muka surat 423. Ya, silakan. Pengalaman jumpa wali Allah. Saya ikut orang lah. Ikut orang jumpa wali Allah. Saya pun tak tahu dia wali, tapi kerana orang soleh, kita ikut rombongan sekali. Dia orang ni cakap dia wali, kita pun yakin. Antaranya yang ada di Malaysia, tapi meninggal, tapi alhamdulillah saya dapat jumpa. Selain dapat sumit tu, memang kita tahulah dia min aulia. Ada lagi di Kedah, tapi dia sekarang ni dalam Facebook, orang kawan-kawan sebut, kata dia tak nak, ni lah COVID ni kan, tak nak terima tetamu. Dulu punya ramai datang tetamu, semua orang soleh-soleh, alim ulama semua datang melutut dengan dia. Dia nampak biasa, tak pakai kopiah, kadang tak pakai baju pun. Jadi luaran orang nampak, alah macam orang tua tak nak betul kan. Tapi orang yang ada basirah tadi nampak lain, macam lain dia. Ada benda lain. Dia yang tadi saya kata, kalau kita duduk 4-5 orang, dia cakap lah, ni kat Baghdad dulu gini, cerita dulu, pak, alamak, kena kat aku. Ini kena kat aku, kena kat aku. Kan? Semua pakai terasa. Teguran-teguran tu. Tapi bukan cara memalukan, tidak. Sampai ramai datang ziarah, dia buat timetable. Ziarah macam waktu jabat pula. 8 pagi sehingga pukul 12. Ni waktu rehat. Petang sambung ziarah. Punya ramai sangat orang datang kan. Itu antaranya masih ada, masih hidup. Kalau peluang pergi, dia lelaki perempuan boleh pergi, minta izin je lah kan? Minta izin dia, boleh pergi ziarah. Tapi jaga hati, saya sebut tadi, niat apa tujuan pergi ziarah. Kalau tujuan nak tunjuk kita baiklah sikit kan, kita dah baik jumpa pak wali-wali ni, jangan. Niat yang tak elok akan terbongkar benda yang tak elok nanti. Niat kerana Allah, ikut sunnah Nabi, nak menyayangi, mencintai orang saleh. Itu antara asas kita niat jumpa para wali. Taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi, mencintai orang-orang yang saleh. Dan juga mungkin kita tambah nak betulkan kesilapan, nak dapat keberkatan, nak dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah dan Rasul, ziarah mereka. Dan antara yang dah meninggal, Habib Ali lah. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Meninggal dah tahun, saya tak ingat tahun tepatnya, 2000 lebih lah, di Batu Pahat. Tu pun yang tu juga, pakaian dia, ya Allah, baju Melayu, tapi jahit tangan ni, Melayu jahit tangan. Kopiah ni kopiah masam je, kopiah, yalah nampak buruk lah kan. Wali Allah, Masya Allah. Rumah dia pun kan lebih kurang. Jadi nampak kewalian dia tu nampak jelas. Antara kata-kata dia semua jadi benar, jadi betul. Ada seorang, ni cerita orang lah, ada seorang dia niat ni tak apa nak betul, niat nak minta doa Habib ni supaya dia nak kahwin lagi yang kedua, tiga kan. Niat macam tu, ceritalah, Bib doakan nak kahwin, Bib nak tambah yang kedua, nak kahwin lagi ni, tolong doakan Bib. Habib diam, tak cakap. Kau kahwinlah lagi. Banyaknya lagi tu. Lepas tu duk asyik kahwin cerai, tak berhenti. Silapnya. Jadi itulah kesilapan hati, niat yang tak betul, maka akan nampak benda yang tak betul. Dia ada seorang student orang Yaman, dia ni dah biasa dengan hal-hal wali ni, Masya Allah. Dia belajar UAE, nak balik ke Yaman tak ada duit. Jadi dia hutang orang, naik bas pergi ke Habib Ali Batu Pahat. Pergi, dia tak cerita tak nak minta duit apa semua, tapi nak ambil barakah lah, nak widang sama tinggal ni dah lama nak balik ke Yaman. Pergi, Habib bagi duit kat dia punya banyak. Bagi duit kat dia. Masya-Allah. Ya. Jadi tak tahu duit tu dari mana, kita pun tak tahu. Dia selalu kata nanti tunggu kejap dia masuk rumah keluar dah. Bagi. Kan? Jadi kita pun tak tahu. Itulah kedudukan orang-orang saleh. Banyak lagi sebenarnya yang tersembunyi, yang mastur. Ada wali yang mastur. Wali mastur ni kita tak nampak dia wali. Nampak macam orang gila, nampak macam orang biasa, tak nampak salehnya kan. Tak nampak sangat. Tu wali mastur. Yang tak mungkin tata dia duduk dalam masyarakat kita, dia pakai smart boleh jadi. Jadi kita tak dapat nak kenal mana seorang wali. Tak ada name tag dia. Kan wali, aku wali gini tak ada.
Jadi kita kena baik sangka dengan semua orang. Mungkin dia baik, dia soleh, dia wali ke apa. Jadi kita kena muamalah, akhlak kita kena baik dengan semua orang. Jangan buat silap dengan wali. Nabi Allah Ta'ala firman, siapa yang musuh dengan wali aku akan perang dengan dia. Walaupun kita tak kenal dia wali, kita kutuk, siap kita kena perang dengan Allah. Itulah wallahu alam. Jadi kalau di Yaman tu banyaklah cerita-cerita min auliya illa salihin. Ya. Yang tadi mana lebih utama Ustaz? Nak tegur tu, jaga hati dia ke atau tegur? Jadi yang penting kalau boleh dapat serentak. Maksud kita dapat tegur tapi jaga hati. Kan? Dengan bahasa kita yang lunak ke baik ke dan sebagainya, bersendirian tanpa ada ketika menyentuh. Ada ketika lebih utama kita jaga hati dia. Contoh dia ni penzalim. Memang kalau silap dia pukul orang, dia hantam orang. Kita tahu kita nak tegur dia. Tapi kalau kita tegur dia tak kena cara, siaplah kita akan kena zalim nanti. Kan? Yang tu lebih baik jaga hati dia. Jangan tegur lagi. Cari waktu lain yang sesuai ataupun orang yang sesuai, tegur dia. Kan? Jadi kena pandai menilai lah kita ni. Nak menilai. Nak jaga ni. Ada orang yang main jaga hati tu memanglah sampai bila tak tegur. Kan? Biar tegur hantam terus je. Jadi kita kena bijak dalam menilai hal-hal macam ni. Dan kalau kita rasa tak yakin nak tegur dia, kang sagi dia mengamuk, kang sagi dia maki hamun, kan, dia guna kezaliman dia, lebih baik kita diam dulu, cari jalan lain. Mungkin dengan cara yang pertama sekali, doalah mudah-mudahan dia berubah, dia jadi baik, dapat hidayah dan sebagainya. Ataupun kita cari orang yang dekat dengan dia, orang yang rapat, mungkin isteri dia ke, mungkin melalui orang lain. Iyalah, dengan suami ya kita boleh tegur, tapi jangan banyak kali tegur, letih-letih tu. Orang suami ni, ialah orang lelaki ni ada ego dia. Sekali tegur tu boleh diam lagi, banyak kali aku buat. Kan? Jangan buat, lagi nak buat. Nak tunjuk ego dia tu. Jadi sebab tu kesalahan yang ada pada suami tak menyebabkan isterinya berdosa. Dia beritahu, contoh tak semayang kan, kita tegur semayang. Jangan kata hari apa tak semayang, sehari saya lap tangan pun kena. Kan, naik tangan terus, mengamuk dan sebagainya. Jadi itu tak bijak kita. Kalau hal macam tu, kezaliman, maksudnya kita tegur dia mengamuk, lebih baik jangan tegur. Biarlah, kita angkat tangan je lah. Ya Allah, ya Allah. Itu je. Kita tak terlibat dosa pun. Tapi suami, kalau isteri salah, dia terlibat dosa. Dia kata tak boleh tegur, Ustaz, dia ni macam ni. Tak, engkau berkuasa. Carilah jalan macam mana pun untuk baiki. Kan? Wallahu alam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم توفنا مسلمين وحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنك تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله.